All right, we're live. Mic test, mic test. Can everybody hear me? Yes. Yes. Okay. Very good evening to all the guests, participants, and presenters, and welcome to HELP's SPM Revision Seminar Online. And today's subject would be on accounting. Before I proceed to the event, I have a certain house rules for us all to follow. Firstly, for those who are not presenting, please mute your mics and do not display your webcam videos throughout the session. This is to minimize distractions in the seminar. Secondly, for anyone who would like to ask questions to the speaker, please post your questions on the chat box so that our moderator can read them out during the Q&A sessions. I repeat, for anyone who would like to ask a question to the speaker, please post your question on the chat box so our moderator can read them out during the Q&A sessions later. Okay, with that said, let us proceed to our event. Let me introduce our speaker for today. His name is Mr. Kannan, and he's an expert in accounting. Mr. Kannan, the floor is yours, sir. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Sabrinath. A very good evening and salam bahagia to all viewers. I am Mr. Kannan from HELP Matriculation Center. This is our first accounting revision class. These classes will be held on every Friday at 8 p.m. So please join all these classes to have a complete revision guide for you. A gentle reminder to all the students to get ready with your calculator and don't forget your stationaries. And sit, relax to enjoy our revision class. This class will be in English and Malay as well. Baik, cikgu nak mulakan dengan kandungan sesi pertama, iaitu kita nak tengok apakah yang kita akan ulang kaji dalam sesi ini. Yang pertama, kita akan tumpukan kepada rancangan ulang kaji SPM 2020 sebab kita ada 10 minggu untuk membuat ulang kaji. Lebih kurang 4 bulan sebelum anda menduduki peperiksaan SPM sebenar. Seterusnya, kita akan tengok dan tumpukan perhatian kepada analisis pengagihan soalan SPM sebab ini amat perlukan agar kita membuat ulang kaji dan tepat apa yang kita perlu tahu. Dan yang ketiga, kita akan memberi penekanan kepada bab 2 di mana klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. So the concentration of today's revision class will focus on the accounts classifications and accounts equations. And finally, highest sekali, saya akan menggunakan peta minda untuk bab pertama. Ini kerana bab pertama kebanyakannya merujuk kepada teori dan konsep. So saya rasa pelajar-pelajar sekalian boleh membuat nota ringkas yang anda suka dengan cara yang berkesan. Tapi cikgu hanya nak beritahu apakah perkara yang penting anda perlu memberi penekanan dalam bab pertama. Okay. Kita melihat dengan tingkatan 4 dahulu. Okay. Perakaunan ini adalah satu subjek di mana anda perlu mendapat tahu asas sebelum membuat sesuatu soalan SPM sebenar. Di sini kita tidak boleh memilih mana-mana topik. Sebab itu kita perlu mengambil kira semua topik. Terutamanya tingkatan 4, ini adalah amat penting. Sebab sekiranya anda tidak fahamkan ke topik daripada... Mr. Kannan, sorry sir to interrupt. So you're not sharing your slides, sir. Please share. Okay. Sorry to interrupt, sir.
Can you view my slide? Sorry, can you view my slide? Yes, sir. Now we can, sir. Thank you. Please continue. Okay. Is it a full screen, Sabah? Yes, it is, sir. Perfectly clear. Okay. Sorry Thank you. for the technical error, guys. I really apologize for that. Okay, di sini kita sedang membincangkan tentang apakah rancangan ulang kaji SPM. Saya mula sekali lagi, di mana kita perlu memberi penekanan kepada semua topik yang ada dalam tingkatan 4. Apabila anda melihat soalan-soalan SPM tahun lepas, soalan sebenarnya adalah gabungan. Sekiranya kamu melihat untuk hanya memberi perempuan kepada klasifikasi, contohnya misal kata modal 2 sahaja, apa yang akan berlaku bila anda menduduki peperiksaan, kemungkinan besar modal klasifikasi model ini akan ditanya bersama dengan mana-mana model yang lain ataupun topik yang lain. Sebab itu kita perlu mempelajari dan mengetahui semua topik agar semuanya adalah memberi manfaat kepada kita untuk mendapatkan skor yang bagus. Okey, kita lihat apa yang kita akan rancangkan untuk 10 minggu yang akan datang. Minggu pertama iaitu minggu hari ini kita akan menumpukan kepada modul pertama dan kedua, manakala minggu kedua kita akan memberi tumpuan kepada dokumen perniagaan dan buku catatan pertama. Seterusnya kita akan beralih kepada buku catatan ledger, imbangan juga penyata kewangan milikan tanpa pelarasan. Dan kita akan beralih kepada pelarasan sebab pelarasan akan mengambil masa dan juga pelajar perlu mengetahui beberapa cara yang boleh membantu pelajar semasa membuat soalan-soalan yang berkaitan dengan pelarasan. So kita akan memberi tumpuan kepada pelarasan pada minggu keempat dan seterusnya minggu yang kelima kita akan fokus kepada pembetulan kesilapan. So ini adalah topik-topik yang berkaitan dengan tingkatan 4. Seterusnya, pada minggu yang ke-6, kita akan memberi tumpuan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan. Okey, dan seterusnya kita akan mengalih kepada rekod tak lengkap pada minggu yang ke-7 dan perakaunan untuk kawalan dalaman. Pada minggu yang ke-8 pula, kita akan merujuk kepada perkongsian. Okey, kita akan belajar segala ataupun mengulang kaji segala aspek yang dibincangkan dalam topik perkongsian. Dan akhirnya, sebelum minggu ke-10, kita ada juga dua topik yang kita akan memberi penekanan, iaitu syarikat berkat dan kelab dan persatuan. Dan akhirnya pada minggu yang ke-10, kita akan memberi penekanan kepada perakaunan kos. Sebab itu saya katakan sekiranya pelajar-pelajar mengikuti rancangan ulang kaji SPM 2020, mungkin pastinya anda akan mendapat sepenuhnya yang full complete revision untuk ia punya SPM. Okey, sekarang kita akan beralih kepada analisis pengagihan soalan SPM. Okey, cikgu dah memudahkan analisis ini dengan memberi penekanan kepada 2019 dan 2018. Apabila anda tengok melihat kepada tingkatan 4, kita ada kertas 1 dan juga kertas 2 dan sama juga dengan 2018. Pada 2017, 16 dan 15 saya hanya memberi penekanan kepada kertas 2 kerana kertas 1 semua topik akan ditanya lebih kurang 1 atau 2. Kadang-kadang dia boleh tanya lebih daripada lebih kurang 5 soalan. Sebab itu kertas 1 adalah tidak boleh dielakkan. Anda semua perlu mendapat tahu semua topik dalam SPM yang semana anda belajar selama 2 tahun. Okey, kita akan memberi penekanan kepada hari ini di sini topik yang kedua. Kalau anda perhatikan ianya kerap keluar dalam lebih kurang setiap tahun kecuali 2016 dia tidak ditanya, tapi kebarangkalian dia boleh tanya dari berbagai sudut untuk tahun 2020. Okey. Seterusnya kita lihat kepada tingkatan 5. Tingkatan 5 juga adalah soalan-soalan popular akan ditanya adalah topik analisis, rekod tak lengkap, perakaunan untuk kawalan dalaman dan perkongsian,
Klub ataupun syarikat adalah topik yang biasanya anda akan boleh membuat latihan banyak juga. Sekiranya dia keluar, anda mampu boleh jawab dengan cemerlang. Okey, di sini kertas 1 kita dapati ada 40 soalan yang anda perlu jawab, dan di mana kertas 2 kita ada 6 soalan. Sesi pertama di mana Guru Cemerlang sudah menjelaskan bagaimana peralihan masa dan sebagainya. Sebab itu saya tidak ingin membazirkan masa di sini dengan memberitahu perkara-perkara tersebut. Okey. Yang ini kita ada pecahan 2. Satu adalah wajib anda kena buat. Kita ada 3 soalan di sini. Okey, yang pilihan kita ada 3 tapi kita kena pilih 2 soalan ya. Seterusnya kita akan tengok dulu sebelum cikgu memberitahu apa yang kita akan bincangkan untuk hari ini. Biar kita tengok apakah kandungan bab 2. Cikgu akan mulakan dengan komponen penyata pendapatan dan kedudukan kewangan, memandangkan anda semua adalah pelajar perakaunan dan kemungkinan besar anda sudah dah tahu konsep-konsep dan sebagainya. Mungkin cikgu akan memberitahu tips yang penting supaya boleh mengingatkan cara macam mana membezakan daripada satu komponen kepada komponen yang lain. Dan seterusnya, ini adalah urus niaga. Perkara ini adalah amat penting untuk pelajar sebab setiap urus niaga kita boleh dikategorikan kepada sama ada dalam tunai, kredit, pelarasan, catatan, kontrak. Sekiranya anda tidak boleh membezakan urusan niaga ini mengikut classification yang boleh nampak dalam skrin, anda mungkin mengalami kesukaran untuk menentukan nama akaun semasa anda membuat persamaan perakaunan. Selepas kita meninjau untuk urus niaga, kita akan beralih kepada persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan sama ada kita boleh ada biasanya ada 2 cara kita boleh buat. Satu adalah tanpa hasil dan belanja, di mana kita akan memberikan menggunakan untung bersih ataupun rugi bersih secara gabungan daripada hasil dan belanja. Dan ada juga satu persamaan perakaunan yang detail ataupun expanded equation, di mana kita akan memberi ruang untuk hasil dan belanja. Okey, nanti kita akan tengok secara mendalam. Seterusnya, yang utama bagi bab 2 adalah klasifikasi. Okey, so kita akan tengok kesan urus niaga. Setelah anda memahami elemen pertama, kedua dan ketiga, barulah anda boleh memahami aspek keempat. Okey, so cikgu akan mulakan dengan jadual analisis dan akan memberitahu beberapa teknik menjawab dengan cara yang senang ataupun berkesan, dan cikgu akan memaparkan format penyata pendapatan dan format penyata kedudukan kewangan. Format ini perlu pelajar perlu ingat, kalau tidak nanti mengalami kesukaran bila nak menjawab. Anda tidak boleh tahu di manakah harusnya anda memasukkan nilai-nilai komponen-komponen penyata kewangan. So sebab itu format adalah satu cara yang paling senang adalah hafalkan format-format penyata kedudukan kewangan dan penyata pendapatan. Bila kita beralih bersama dengan topik-topik seterusnya, saya pasti anda semua boleh mengingati dengan memahami apakah yang terkandung dalam format ini. Dan akhir sekali cikgu akan memberi tumpuan bagaimana soalan boleh pernah ditanya dalam SPM. Kita ada 2 tahun yang cikgu hanya membuat analisis untuk 5 tahun. Maka cikgu perhatikan pada tahun 2005 dan 2017 soalan daripada bab ini pernah keluar ya. Kita akan tengok juga lanjutan daripada sana. Okey. Seperti mana yang kita tengok dalam mind map tadi, dalam peta minda, kita akan mulakan dengan penyata pendapatan. Ingat, penyata pendapatan kita sediakan agar kita nak tahu berapa untung atau rugi perniagaan. Okey, sama ada. Kita tidak boleh menghadapi untung dan rugi pada masa yang sama. Ingat tu kadang-kadang pelajar terlalu keliru. Cikgu, boleh ke kita adakan dua-dua? Mana boleh. Kalau perniagaan, sama ada kamu boleh mendapat untung ataupun rugi. So sebab itu kita nak tahu macam mana kita nak dapatkan nilai ini pada end of the calculations.
So kita mulakan dengan pertama, akaun perdagangan. Akaun perdagangan ini bertujuan untuk mengira untung kasar. Okey. Ya. Okey. Adalah untuk mengira untung kasar atau rugi kasar. Cikgu akan menggunakan simbol ini supaya memudahkan. So ini kita anggap dalam akaun sebagai untung. Kalau rugi kita gunakan di macam sebagai pie ya, kita gunakan sebagai bawah. Okey, tanda dia. Kita akan tengok dulu akaun perdagangan. Elemen yang pertama kita akan tengok adalah jualan bersih. Apakah komponen-komponen yang ada dalam jualan bersih, dan seterusnya kita akan tengok kos jualan. Okey, kalau sekiranya dah faham konsep ini, anda tidak akan hadapi masalah untuk menghafal akaun format penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira ataupun kedudukan kewangan. Okey, seterusnya kita akan melihat pula komponen yang terdiri dalam akaun untung rugi, di mana inilah yang kita menanti-nantikan, untung bersih atau rugi bersih. Okey, kita akan tengok apakah adalah hasil selain daripada jualan yang kita terima dalam perniagaan, dan bagaimana belanja-belanja lain yang dianggapkan ataupun diklasifikasikan dalam belanja di dalam format akaun untung rugi. Okey, mari kita tengok dulu apa itu jualan bersih. Okey, jualan bersih adalah jualan yang kita dapat daripada hasil operasi perniagaan. Ingat itu ya, hasil operasi perniagaan. So jualan ini seumpama anda penjual menjual barang kepada pelanggan. So yang itu dikatakan jualan. Sekiranya pelanggan itu memulangkan barangan yang dibeli daripada perniagaan, maka kita akan klasifikasikan dalam pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Okey. Untuk mengingatkan cara ini, cikgu akan memperkenalkan satu kaedah yang biasa adalah senang untuk mengenal pasti kesan. Okey, selepas kita pada hujung persembahan ini kita akan tengok juga apakah yang kesan urus niaga. So maka kita boleh gunakan kaedah ataupun konsep baki biasa. Cikgu akan gambarkan merujuk kepada T account. So anda semua sudah tahu apa maksud dengan T account. T account berbentuk T. Okey, katakan ini adalah bentuk T. Sebelah sini kita panggil debit, sebelah sini kita panggil kredit. So saya pasti anda sudah tahu yang ini. So kita akan masukkan normal balance sebelah untuk jualan. Maksudnya by nature jualan adalah sebelah kredit. So apa-apa urus niaga yang masukkan di akaun jualan sebelah kredit akan menambahkan nilai. Misalnya kata kita sudah ada jualan pada awalnya 1,000. Seterusnya selepas beberapa hari kita ada dapat jualan 100. Kita buat jualan RM100. Maksudnya ini akan menambahkan. Sekiranya ia adalah bertentangan, okey, ia adalah bertentangan, ia akan mengurangkan nilai. Okey, yang ini adalah kita menggunakan kaedah baki biasa supaya kita mengingat bagaimana amount itu ataupun kesan itu adalah meningkat ataupun menurun. Dan bagi pulangan jualan pula, apabila jualan adalah sebelah kredit, pulangan jualan pula adalah akaun kontrak, dia mesti kena sebelah debit. Okey, maka baki biasa ataupun nature ataupun normal balance adalah sebelah debit. Ingat yang ini ya, yang ini paling penting sebab kita akan tahu nanti bagaimana menggunakan and dan urus niaga untuk menentukan sama ada dia meningkat atau menurun. Sekiranya ia bertentangan, ia akan berkurang. Itu dia pasal jualan bersih ya. Bila jualan tolak pulangan jualan ataupun masuk, anda akan dapat jualan bersih. Senang ya? Senang kan? Okey, sekarang kita akan tengok kos jualan pula. Kos jualan merangkumi kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Okey, first of all anda mesti kena tahu apa yang dimasukkan dengan barang niaga. Dalam perniagaan kita boleh ada barang niaga dan juga bukan barang niaga. Misal kata anda membelikan contoh, kita ambil satu contoh perniagaan menjual buku. Okey, kita menjual buku. Apakah yang boleh jadikan barang niaga di kedai buku? Pastinya adalah buku ataupun alatan tulis.
Maka sekiranya peniaga ataupun pemilik kedai buku tersebut membeli komputer untuk urusan pejabat, okey, dia membeli komputer. Bolehkah kita katakan komputer ini barang niaga? Tidak boleh, kerana komputer ini adalah dibeli untuk tujuan, bukan untuk tujuan menjual balik. Malah buku pula dibeli untuk tujuan menjual balik. Sebab itu kita kata barang niaga. Dalam bahasa Inggeris kita panggil merchandise ataupun merchandise. Is a merchandise or trading goods with the intention to resell. When whatever you're purchasing with the intention to resell, we are classified under the trading goods or merchandise. Okey, kita akan tengok kaedah yang sama. Pulangan belian adalah belian ini berkaitan dengan pembekal. So katakan ini adalah okey, ini adalah kedai. Okey, kita katakan ini adalah perniagaan. Okey, ini adalah pembekal pertama. Katakan kita namakan pembekal ini sebagai kita ada dua pembekal pula. Okey. Pembekal ini kita panggil Ais. Ini pula William. Okey. William dengan Ais adalah pembekal bagi perniagaan kita. Ais membekalkan buku-buku rujukan, contoh buku rujukan perakaunan. William pula membekalkan buku rujukan matematik. So mereka adalah pembekal. So sebab itu kita panggil di sini dalam perakaunan kita panggil account belum bayar. Okey, bila kita membeli secara tunai kita sudah selesai. Sekiranya kita tidak membeli secara tunai, maksudnya kita diklasifikasikan sebagai kita mempunyai hutang dengan contoh dekat William, maka kita perlu membayar kepada William. Sebab itu kita klasifikasikan sebagai account belum bayar. Okey, so selepas kita mendapat buku daripada William, kita perhatikan William telah pun hantar buku yang jenama berbeza. So kita sebagai pemilik kita memulangkan buku balik kepada William. Di sinilah kita panggil dia pulangan belian. Pulangan belian ni apa yang pemilik membeli dia akan memulangkan kepada pembekal. Okey, dan kos jualan ini juga merangkumi beberapa kos-kos yang berkaitan dengan belian agar sebelum sebelum kita menggunakan ataupun menjual barang tersebut. Sebagai contoh, cikgu dah memberikan inventory, angkutan masuk dan duty import dan sebagainya. Anda boleh nampak dalam PowerPoint. Sekiranya anda tidak faham, anda boleh tanya seterusnya ya. Masih kita gunakan kaedah konsep baki biasa. Sekarang kita gunakan dua akaun pula. Akaun pertama adalah belian. Okey, belian adalah belanja. Okey, kita panggil cost ataupun belanja. Belanja biasanya nature dia ataupun normal balance akan jatuh pada sebelah debit. Kalau dia adalah sebelah kredit, maksudnya dia akan mengurangkan nilai. Manakala pulangan belian mestilah songsang kepada belian, di mana pulangan belian akan berada di sebelah kredit dan anything opposite direction definitely will reduce the value. Okey, ini adalah kaedah ataupun konsep baki biasa. Ini adalah penting. Nanti anda tahu kenapa saya kata ini adalah penting. Hasil pula. Kita akan tengok hasil-hasil lain daripada jualan. Okey, hasil ini boleh dibagikan kepada dua. Satu melalui operasi perniagaan. Sekiranya kita menjual barang niaga seperti kedai buku yang bincangkan tadi, dia dikategorikan sebagai trading goods ataupun barang niaga. Sekiranya syarikat adalah beroperasi dan dia memberi perkhidmatan, contoh guaman, doktor dan sebagainya, mereka tidak menjual, katakan lawyer, dia tak menguruskan dengan barang niaga, maka mereka memberikan offer the service, sebab itu kita kata dia service revenue ya. Dan pendapatan yang lain daripada operasi perniagaan seperti komisen diterima, dividen diterima, dia bukannya datang daripada jualan langsung. Sebab itu kita kata ini adalah bukan operasi perniagaan. Okey, ingat mana-mana hasil. Okey, kita akan gunakan konsep mana-mana hasil kita akan gunakan konsep jualan. Jualan adalah menambahkan hasil kita kan. So sebab itu kita akan masukkan, katakanlah cikgu secara kasar cikgu membuat hasil, kalau baki biasa hasilnya
adalah sebelah sini. Sekiranya mana-mana urus niaga jatuh, katakan kita ada urus niaga pertama di sini, ini akan meningkatkan nilai hasil pula. Sekiranya urus niaga kedua sebelah sini, dia akan menurunkan ataupun mengurangkan nilai hasil tersebut. Okey, ini adalah anda perlu tahu macam mana kita nak gunakan simbol ini supaya mendapat tahu kesan daripada urus niaga. Ini adalah urus niaga. Dalam perniagaan kita boleh ada banyak jenis urus niaga. Okey, belanja pula kita akan merujuk kepada belanja-belanja lain seperti belanja operasi perniagaan yang kita membayar gaji kepada pekerja, insurans, sewa, kadar bayaran dan sebagainya. Okey, ada juga belanja yang tidak melibat secara langsung di mana faedah atas pinjaman. Sekiranya kita membuat pinjaman daripada bank, kita perlu membayar faedah. Faedah itu merupakan bebanan kepada perniagaan. Maka ia dikatakan sebagai belanja. Okey, kita akan tengok pula konsep. Okey, belanja, contoh, belanja normal balance ataupun baki biasa jatuh dekat sini. Maka sebarang urus niaga, katakan urus niaga di sebelah debit, ia akan meningkatkan, manakala sekiranya urus niaga bertentangan, dia akan menurunkan. Okay. Baru kita habiskan dengan akaun untung rugi dan juga kita telah melihat akaun perdagangan. Kita akan beralih kepada kedudukan kewangan ataupun statement of financial positions, okay, SOP. FP, financial positions. Okay, statement of financial position ataupun penyata kedudukan kewangan mempunyai 3 komponen utama. Asset, liability, equity pemilik. Ini adalah pecahan kepada komponen-komponen tersebut. Kita akan lihat satu demi satu. Okey, apabila kita dapat kepada aset bukan semasa, di kategori aset, kita ada aset bukan semasa dan juga aset semasa, di mana liability kita ada sama seperti aset, liability bukan semasa ataupun liability semasa, dan equity pemilik pula kita terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu modal, untung bersih ataupun rugi bersih. Sekiranya hasil kita adalah lebih daripada belanja, kita akan dapat untung bersih, dan sekiranya hasil kita adalah kurang daripada belanja, kita akan mengalami rugi, maka kita panggil rugi bersih. Dan kita akan juga ada ambilan. Okey, equity pemilik ini anda perlu tahu, ia adalah berkaitan dengan pemilik. Aset. Untuk mengingati aset dengan cara yang paling berkesan dan senang, anda ingatkan bukan semasa, maksudnya mana-mana harta yang dimiliki oleh perniagaan yang melebihi 1 tahun. Contoh, perabot, kenderaan, kelengkap. Yang aset-aset ini kita akan simpan melebihi 1 tahun. Perabot ataupun kenderaan dan kelengkapan dan sebagainya, memang kita akan gunakan dia. Okey, dan aset semasa pula, harta yang dimiliki oleh perniagaan tetapi dia adalah kurang daripada 1 tahun. Sama ada akaun belum terima, ini merujuk kepada pengutang. Bank, kita ada inventory, kita ada belanja terdahulu, hasil terdahulu dan sebagainya. So, maka kita akan tengok pula apakah konsep normal balance bagi aset. Okey, aset akan menambahkan nilai sekiranya ia jatuh kepada di sebelah debit. Baki biasa sebelah debit, sebarang urus niaga di sini akan menambahkan nilai, manakala sekiranya di sebelah kredit, dia akan mengurangkan nilai. Kita akan beralih kepada liability. Liability anda boleh ingat sebagai hutang luaran. Okey, dia bukan hutang dalaman, hutang luaran dan jangka panjang perniagaannya melebihi 1 tahun. Okey, contoh adalah pinjaman kita membuat daripada bank ataupun gadai janji. Sekiranya ia melebihi daripada 1 tahun, kita klasifikasikan ataupun kita dikategorikan sebagai liability bukan semasa. Dan liability semasa pula, hutang luaran ataupun jangka pendek perniagaan yang kurang daripada 1 tahun. Okey, contoh akaun belum bayar seperti mana yang saya beritahu tadi, kita ada 2 pembekal yang mana Aishwari and also William. Okey, mereka adalah pembekal bagi kedai buku kita, so kita klasifikasikan mereka sebagai akaun belum bayar. Dan sekiranya ada overdraft, okey, kita hutang dengan bank secara tidak langsung, sebab itu kita panggil dia overdraft bank, dan lain-lain liability kita boleh merujuk daripada format nanti ya.
Okey, kita akan tengok konsep baki biasa untuk liability pula. Liability adalah hutang. Maksudnya kita perlu selesaikan hutang itu. Sebab itu kita mengambil sebagai tanggungan kepada kita. Dia sebelah kredit. Baki biasa sebelah kredit, maka dia meningkatkan nilai sekiranya ia sebelah kredit dan dia akan mengurangkan nilai sekiranya adalah sebelah debit. Ikuti pemilik adalah hutang ataupun perniagaan terhadap tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Okey, saya boleh ceritakan ini dengan satu konsep. Okey, biasakan. Okey, katakan ini adalah perniagaan kita. Cikgu tak pandai lukis ya. Ini adalah cikgu belajar masa tadika macam mana nak lukis ya. Okey, katakan ini adalah pemilik. Okey, anda. Okey, katakan anda hari ini happy sebab esok adalah cuti hari Sabtu, ya kan? Okey, sekarang katakan anda pemilik dan ini adalah perniagaan. Anda menjual, katakan menjual burger. Okey, anda menyumbangkan ataupun membawa duit masuk ke perniagaan, kita panggil modal. Dalam perekonomian, ingat, kita perlu merujuk kepada perniagaan. Setiap kali kita merekod, kita adalah merujuk kepada perniagaan, bukan kepada mana-mana individu. Okey, so sekiranya anda membawa modal kepada perniagaan, kita membawa masuk modal ataupun tunai ataupun barang kepada perniagaan, kita diklasifikasikan sebagai modal. Sekiranya anda mengambil, sebab anda tahu ini adalah perniagaan, anda boleh ambil apa-apa saja daripada perniagaan anda sendiri. Okey, sekiranya anda mengambil tunai ataupun barang, kita panggil dia ambilan. Ingat ya, ikuti pemilik dia adalah merujuk kepada pemilik. Sama juga, sekiranya kita mendapat untung bersih adalah kepunyaan pemilik. Sekiranya kita mengalami rugi, okey, kita ada rugi bersih, itu pun kita juga kena tanggung. So, ini adalah konsep ikuti pemilik. So, dia berkaitan dengan ini ya. Okey, biar kita tengok dia konsep baki biasa. Modal, ambilan dan untung bersih sama ada dia hasil melebihi bersih, rugi bersih adalah hasil kurang daripada belanja. Okey, modal normal balance adalah sebelah kredit, maka anything on this side will increase the value, while on the opposite directions opposite side will be reduce the value. Ambilan adalah kita klasifikasikan sebelah sini, maka dia akan meningkatkan value sekiranya dia ada sebelah debit, akan value sekiranya urusnya jatuh kepada sebelah kredit. Ataupun untung bersih, mana-mana hasil sekiranya ia sebelah nature adalah sebelah debit, sebelah kredit, and adalah on this side will increase the value, on the opposite side will decrease the value. Akan tengok apa dia kesan untung bersih dan rugi bersih kepada ikuti pemilik. Setiap kali bila soalan, kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu sama ada ruangan untuk hasil atau belanja, dia akan terus tanya apakah kesan kepada ikuti pemilik. Sekiranya ambilan, okey, ambilan meningkat, misal kata ambilan meningkat, apa jadi? Ikuti pemilik menurun. Sekiranya kita ada belanja meningkat, apa jadi? Ikuti pemilik menurun. Katakan modal meningkat, apa jadi dekat ikuti pemilik? Meningkat. Katakan kita ada hasil meningkat. Okey, hasil meningkat, maka kita kata ikuti pemilik akan meningkat. Ya. Okay, kita akan tengok semua konsep sebab kita dah tengok satu persatu. Sekarang kita gabungkan 5 komponen tersebut dalam satu. Okey, kita sebenarnya ada 5 ya, classification 5, tapi kita akan divide di sini sebagai 6 ya. Kita ada aset, segala nature yang jatuh sebelah debit adalah aset, belanja, ambilan. Anda boleh ingat senang saja. Ingat ABA, abang. Okey, bila anda ingat ABA, yang sebelah satu lagi tak perlulah ingat. So yang bertentangan dengan aset adalah liability. Yang bertentangan dengan belanja kita akan anggap sebagai hasil. Ambilan pula berkaitan dengan pemilik. Ikuti pemilik, maka kita ada modal. So inilah dia. Sebelah kredit kita ada LHM. So kalau anda sudah ingat yang ini, maka yang lainnya adalah senang untuk kita selesaikannya.
Sekarang kita akan tengok urus niaga pula. Kita ada 4 jenis urus niaga. Sama ada urus niaga itu adalah berbentuk tunai, yang berurusan tunai, dan urus niaga secara kredit, urus niaga yang berhubung dengan pelarasan, dan urus niaga yang berhubung dengan catatan kontrak. Cikgu akan menggunakan satu simbol untuk membuat mengingati macam mana kita boleh membezakan satu urus niaga dengan yang lain. Yang pertama, kita kena tahu apa dia petua. So, cikgu akan gunakan bentuk T, yang T ini adalah untuk menggambarkan dia adalah urus niaga. Kalau debit, cikgu akan gunakan arrow upward. Kalau kredit, cikgu akan gunakan arrow downward. So, maksudnya kita akan buat simbol di sini pula. Urus niaga tunai, okey, cikgu akan tak ada tulis apa-apa, ini adalah urus niaga. Upward adalah anything kita record sebagai debit. Maksudnya ini adalah lakaran. Lakaran ini penting sebab semasa anda mendapat kertas soalan, anda boleh tulis lakaran ini di atas kertas soalan. Tujuan dia, anda boleh mendraft ataupun melakarkan satu answer ataupun jawapan sebelum anda tulis dalam kertas jawapan. Ini menjimatkan masa sekiranya dia salah ke silap account ke, anda boleh membetulkan dengan secara tulisan lakaran dulu. Kredit kita akan tulis macam ni. Urus niaga secara kredit kita akan tulis TK. Sama juga upward debit, downward credit. Urus niaga pelarasan dan catatan kontra kita boleh gunakan P dan TK. Tapi dalam bab ini kita tidak memberi penekanan yang sepenuhnya untuk pelarasan dan catatan kontra. Maka cikgu memilih hanya untuk memberikan konsep dia, tapi penekanan diberikan kepada tunai dan kredit. Okey? Kita tengok dulu ya. Contoh urus niaga tunai, beli barang niaga dengan tunai. So macam mana kita nak tulis? Ini adalah beli barang niaga. So cikgu gunakan simbol debit. Sama ada anda boleh gunakan inventory ataupun belian. Okey, inventory. Dan dengan tunai. Apa-apa urusan dengan tunai kita tengok dulu. Tunai itu masuk atau keluar. So kalau keluar kita tulis di sini. Tunai. Gaji dengan cek. Ini pun adalah urusan tunai. So cikgu gunakan macam ni. Cikgu tahu ini adalah debit account inventory, debit account tunai. So maka saya pun kena tahu apa itu debit account dan kredit. Ini apabila kita membayar dengan cek, ini adalah berurusan dengan bank. Apabila kita bayar, kita boleh gunakan duit keluar. Bila duit keluar, kita tulis dekat sini. Okey, dan kita membuat belanja kan? So kita masukkan dalam akaun gaji. Pembeli membawa masuk tunai sebagai tambahan modal. Okey, ini pun berhubung dengan urusan tunai. Sekarang duit masuk ke perniagaan. So kita masukkan debit dan kredit adalah modal. Membayar untuk kelengkapan perniagaan dengan tunai. Okey, sekarang kita membayar untuk kelengkapan. Kelengkapan ini merujuk kepada aset, pembelian aset, dan ini adalah urusan tunai. So kita akan masukkan ini adalah lakaran, ini bukan jawapan, ini adalah lakaran saja. So ini adalah memudahkan anda untuk mendapatkan idea untuk membuat journal ataupun ledger. Kelengkapan dan kita membayar, kita gunakan tunai. Seterusnya kita tengok pula urus niaga yang berkaitan dengan kredit. Beli barang niaga secara kredit. Tadi tunai kita tulis tunai. Okay, barang niaga let's say we put inventory. Ini kita tak boleh tulis tunai sebab ini adalah kredit. Maka kita buat account belum bayar. Okey, dalam kes ini kita boleh gunakan William ataupun Ives. Menerima bil elektrik. Kita terima bil elektrik tapi kita belum bayar bil elektrik. So ini pun sama juga. Kita terima bil elektrik kita boleh masukkan dalam kadar bayaran dan kita kreditkan ke akaun belum bayar. Menjual barang niaga secara kredit. Ini pula, ini kita kena rujuk kepada TK ya. Kredit maksudnya kita bezakan antara T dengan TK. Menjual barang niaga secara kredit, apa kita boleh buat? Okey, TK kita menjual kepada pelanggan. So kita boleh, penghutang itu belum bayar. So kita buat akaun belum terima, maka kita boleh tulis jualan. Dan membeli kelengkapan perniagaan secara kredit, maksudnya kita hutang dengan pembekal, maka kita gunakan ABB, akaun belum bayar, dan ini adalah kelengkapan, maka ini adalah aset. So kita masukkan dalam kelengkapan.
Ini adalah cara bagaimana kita boleh melakarkan jawapan. Bila anda mendapat soalan, katakan anda mendapat soalan dan ini adalah urus niaga, terus tulis dekat tepi soalan itu ataupun tepi ke atas, ke bawah, ke sebelah mana pun anda suka, tulis. Tapi pastikan anda lakarkan jawapan sebelum tulis jawapan sebenar. Contoh urus niaga pelarasan, saya cikgu hanya bagi dua contoh saja, tapi kita tidak akan memberi penekanan buat masa ini. Kita ada satu bab yang kita akan memberi penuh penumpuan kepada pelarasan. Ya, kita boleh ambil contoh ini, merekod susun nilai tahunan dan belanja terakhir belum direkodkan. So ini adalah satu contoh, dua contoh yang berujuk kepada pelarasan. Dan sama juga dengan catatan kontra. Catatan kontra adalah catatan yang berkaitan dengan akaun komponen utama dalam penyata kewangan. Untuk susun nilai terkumpul, dia adalah berkaitan dengan aset bukan semasa. Peruntungan hutang ragu pula dia berkaitan dengan akaun belum terima. Modal maka ataupun ekuiti pemilik, ambilan berkaitan dengan ekuiti pemilik. Manakala pulangan jualan dia adalah kontra dengan jualan. Pulangan belian dia ini pula dia akan kontra dengan belian. Tujuan catatan kontrak di sini adalah, contoh kita ambil jualan. Kalau anda perhatikan dengan akaun perdagangan, okey, misal kata saya buat dalam bentuk T, okey, akaun perdagangan dalam bentuk T. Jualan adalah sebelah sini dan pulangan jualan sepatutnya sebelah sini. Kalau sekiranya sebelah sini kita panggil positif, sini positif, disebabkan pulangan jualan adalah catatan kontra, kita perlu membawa ini kepada kumpulan jualan. Sebab itu kita daripada positive value kita dapat sebagai pulangan jualan. Sama juga kepada ekuiti pemilik, ambilan. Ambilan sebenarnya adalah debit entry, kan? Daripada debit kita pindah ke sebelah kredit di bawah ekuiti pemilik, maka dia akan jadi tolak. Itulah tujuannya kenapa dia jadi tolak dan tambah dalam format. Sekarang kita tengok persamaan perakaunan. Okey, kita ada asset, liability, equity pemilik. Ini adalah asas. Okey, ini akan menggambarkan hubungan antara asset, liability dan equity pemilik. Dan kita juga ada expanded version di mana aset bukan semasa tambah aset semasa sama dengan liability bukan semasa tambah liability bukan semasa dengan liability semasa. Ini salah ya, ini liability semasa tambah modal tambah hasil tolak belanja dan ambilan. So anda boleh ingatkan formula ini. Okey, rumus untuk ingat formula ini adalah senang. Okey, anda ingatkan yang asas sahaja. Yang pecahan ini adalah anda boleh kembangkan melalui apa yang anda faham dengan ini. Aset ada 2, liability ada 2, equity pemilik berhubung dengan 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Kesan modal bertambah, equity bertambah. Hasil bertambah, equity bertambah. Belanja bertambah, equity menurun. Ambilan bertambah, equity menurun. Ingat ya, itu adalah penting. Okey. Yang ini pula adalah kesan ke atas equity pemilik. Klasifikasi ini anda perlu membuat nyatakan apakah klasifikasi. Sewa dibayar kita boleh klasifikasi sebagai belanja, ikuti kesan ke atas ikuti pemilik meningkat, jualan adalah hasil, kesan ikuti belanja akan menurunkan ikuti kesan ke atas ikuti pemilik. Hasil akan meningkatkan. Ambilan kita boleh katakan ambilan ataupun ikuti pemilik, dia akan mengurangkan kesan ke atas ikuti pemilik. Belanja iklan dia diklasifikasikan sebagai belanja dan pula akan menurunkan nilai ataupun value ikuti pemilik. Okey, kita lihat segala urus niaga. Sekarang kita akan tengok pula analisis urus niaga perniagaan. Kita perlu merujuk kepada jadual analisis. Kita ada teknik menjawab. Teknik menjawab ini merujuk kepada step pertama. Okey, pastikan dia adalah T ataupun TK. Step 2, tentukan apakah di manakah nilai dia, normal, balance, NB ataupun baki biasa. Step ketiga, sama ada urus niaga. Urus niaga itu berlaku di sebelah mana. Okey, ada debit atau kredit. Step keempat adalah anda tentukan sama ada meningkat ataupun menurun. Okey.
Dan kita akan tengok kitaran perekonomian. Ini adalah kitaran perekonomian. Kita mula daripada sumber dokumen. Untuk tajuk ini kita menuliskan fokus kepada analisis urus niaga perniagaan. Sebab itu cikgu dah highlightkan dalam warna biru. Dan seterusnya kita akan tengok catatan pertama, ledger, imbangan duga pelarasan, imbangan duga selepas pelarasan, penyata kewangan, catatan penutup dan sekali lagi kita akan pusing kepada sumber dokumen untuk tahun seterusnya. So ini adalah cara ataupun kitaran perekonomian yang mengkaitkan rapat dengan urus niaga. Okey. Sekarang cikgu akan memberi satu ulang kaji, soalan ulang kaji. So kita ada soalan di sini. Berikut merupakan penyata kedudukan kewangan bagi syarikat Superbrain yang disediakan oleh Encik Devaraj pada 31 Disember. Okey, anda telah mendapat satu penyata kedudukan kewangan. Kita ada klasifikasi, penyata ini adalah penyata klasifikasi ya. Okey, kita tengok dulu. Urus niaga yang berlaku, kita ada lebih kurang 7 urus niaga. Soalan peperiksaan pun boleh tanya pasal anda perlu membuat urus niaga bagi bulan Januari mengikut mereka biasanya akan memberi lampiran markah yang dialokkan. Ini cikgu memberi allocation mengikut soalan saya. So cikgu memberi 15 markah dan soalan ini boleh juga ditanya dengan soalan ataupun topik gabungan yang lain. So kita di sini saya cikgu fokus kepada topik sama juga. Sebab itu cikgu minta membuat penyata kedudukan kewangan, okey, untuk 5 markah. Biar kita tengok dulu. Langkah pertama, kita kena rekodkan semua baki awal seperti mana dinyatakan dalam soalan. So katakan kita dapat lampiran siap sedia dengan tulis yang ini. Okey, so biasanya ada boleh merujuk kepada soalan-soalan tahun lepas dan kita kena ambil apakah nilai yang kita dapat daripada daripada soalan, kita masukkan kepada baki awal. Ini baki awal ataupun baki bawah-bawah, kita masukkan nilai ini semuanya. Cikgu dah masukkan semua. Yang tiada nilai kita tandakan dash saja. Lepas tu kita merujuk kepada urus niaga pertama. Urus niaga pertama sebahagian akaun belum bayar dijelaskan dengan tunai. Okey, sekarang kita tahu ini adalah urusan tunai dijelaskan. Maksudnya kita membayar, so tunai keluar. Bayar kepada siapa? Akaun belum bayar. So kita ada yang akaun belum bayar ini adalah cikgu tunjukkan satu ya. Akaun belum bayar adalah liability, tunai adalah asset. Liability normal balance adalah sebelah kredit. Maka urus niaga ini pula sebelah debit. Ingat ya, urus niaga liability adalah sebelah by nature, dia adalah sebelah kredit. Tapi urus niaga di sini, sebab kita tahu ini debit, ini kredit, adalah debit pula, di sebelah debit. Maka ini akan mengurangkan nilai, minus. Inilah yang kita perlukan. Bagaimana kita nak tahu dia adalah meningkat dan menurun? Tengok tunai. Tunai adalah aset, maka aset by nature adalah debit. Tengok pula dalam urus niaga ini, dia ada sebelah kredit. Maka di sini anda boleh tahu, ini adalah bertentangan. Bertentangan maksudnya dia akan mengurangkan nilai. So, kita akan buat macam ini. Inilah yang jadi yang penting untuk bab ini. Kita perlu tahu sama ada kita tulis positif ataupun negatif. Okey, biar kita tengok soalan kedua. 10% daripada inventory dijual pada harga 3450 secara kredit kepada syarikat Ilham Sendirian Bakat. So, kita ada jual dengan kredit ya. Kita 10% maksudnya inventory. Kita ambil inventory 10%, kita jual. So inventory keluar. Okey, dan syarikat Ilham merupakan akaun belum terima. Okey, dan kita tengok kita ada hasil juga. Sebab kita menjual dengan harga yang lebih. So 10% daripada inventory adalah 3285. So maksudnya inventory yang kita di sini ya. Inventory yang kita guna, kita kira inventory dulu. Inventory adalah 3285, maka kita jual pada harga 3450. Kita cari beza di sini. Kalau kita cari beza di sini adalah 165. Okey, sekarang kita tengok. Akaun belum terima, cikgu gunakan satu. Akaun belum terima adalah asset. Normal balance adalah debit. Di sini pula adalah sebelah debit. Debit
akan menambahkan nilai. Anda boleh perhatikan di sini. Tengok, akaun belum terima, kita tulis sebagai positif. Inventory merupakan aset, nature dia adalah debit, urusannya adalah sebelah kredit pula. So, kita tulis kredit dan ini adalah bertentangan, maka dia menurun. Hasil merujuk kepada equity pemilik. Okey. Nature dia adalah kredit. Anda boleh melihat bila daripada lakaran kita perhatikan dia adalah sebelah kredit juga, maka meningkat. Anda boleh perhatikan di sini. Okey, misal kata ingat tanda ni. Ini yang paling penting. Okey, kita nampak akaun belum terima dia mesti kena positive value, inventory mesti kena negative value, hasil ataupun untung bersih mesti kena positive value. So ini dia cara kita membuat. Okey, sama juga kita akan buat untuk pemilik mengambil tunai untuk kegunaan peribadi. So kita akan gunakan tunai keluar. Okey, kita buat ambilan. Bila saya biarkan agar anda boleh mencuba dekat rumah ya. So cikgu bagi jawapan dulu, tengok. Dia akan tunai berkurangan, ambilan berkurangan sebab dia apabila ambilan meningkat, dia memberi kesan negatif kepada equity pemilik. Urusan keempat, jual barang niaga berkos 1,800 secara tunai pada harga, kita menjual, kita mengambil daripada inventory, okey, kita ambil daripada inventory. Okey, kita dapat hasil dan kita ada tunai, kita terima tunai pula. So ini adalah lakaran bagi saya. Senang saja saya buat lakaran. Daripada lakaran ini saya boleh tentukan sama ada dia memberi kesan positif atau negatif. So yang ini jawapan dia. Untuk urusan kelima, menerima cek daripada Puan Chow Yen. So kita mendapat nilai dia, kita mendapat cek maksudnya kita bank. Okey, terima duit. So akaun belum terima berjumlah. So kita akan nampak di sini, kita dapat duit sini, kita kurang nilai akaun belum terima pula kurang. Faedah atas simpanan dikreditkan terus kepada bank. So maksudnya ini merupakan hasil kita. Okey, faedah merujuk kepada kita dapat duit terus kepada bank, maksudnya kita boleh masukkan ke akaun bank. Okey, anda boleh lihat jawapan dekat sini. Untung bersih meningkat, bank pun meningkat. Lagi sekali kita ada syarikat Ilham membayar 1,300 dengan cek. Ini adalah Ilham merupakan pengutang kepada kita, maka kita menerima duit melalui cek, so bank dan ABT. So bila anda boleh membuat macam ini dengan senangnya anda boleh melakarkan jawapan dia. So ini dia jawapan apa yang anda perlu nyatakan dalam lampiran A dan anda boleh tahu jumlahnya mestilah kena sama. Okey, so inilah soalan-soalan yang boleh ditanya dalam bab ini. Dan biasanya penyerta kedudukan kewangan, apabila anda mendapat lampiran ini betul dan imbang di sebelah dua-dua sebelah, ini memenuhi ikuti persamaan perakaunan, aset sama dengan liability plus owners equity ataupun equity pemilik. Okay. Anda boleh nampak. Ini dia cara kita menjawab bahagian 2. Maka secara kesimpulannya anda mesti kena tahu persamaan perakaunan dengan cara meningkatkan atau mengurangkan dengan gunakan konsep baki biasa, okey, ataupun normal balance. Maka anda bolehlah tahu sama ada debit dan kredit akan menjadi sama. Okey, ini adalah format penyata pendapatan yang anda perlu tahu dalam bab ini. Saya boleh nasihatkan anda supaya menghafalkan format ini. Ini adalah amat penting. Okey, saya dah beritahu kenapa adalah tanda tolak di sini sebab ini adalah urusan catatan kontra. Sebab saya cikgu dah beritahu tadi macam mana dia boleh jadi tolak atau tambah dekat satu-satu tempat di format. Okey, ini adalah komponen ataupun elemen dalam akaun perdagangan dan akaun perdagangan untuk mendapatkan untung kasar ataupun rugi kasar. Manakala ini pula untuk akaun untung rugi, anda boleh tahu kolom ada dia adalah 3 kolom. Okey. Untuk mendapatkan untung bersih dan sebagainya.
Ini adalah untuk penyata kedudukan kewangan yang anda perlu tahu. Okey, klasifikasi dengan disebabkan ini adalah kelas pertama dan revisi untuk bab 2, maka tidaklah dapat terlalu banyak maklumat untuk penyata kedudukan kewangan. Tetapi kalau anda menghafalkan semua yang boleh ditulis dalam format, saya rasa anda tidak akan hadapi masalah bila anda buat soalan. Okey. Analisis tumpuan peperiksaan. Yang itu kita dah mengakhiri dengan analisis kesan dan sebagainya. Sekarang kita tengok bagaimana soalan-soalan peperiksaan boleh ditanya. Okey, kita ada ambil tahun 2017. Okey. Dalam tahun 2017, soalan bab ini ada keluar. Dia baru berfokus kepada klasifikasi, tetapi bab ini juga anda perlu tahu pelarasan. Okey, di mana anda akan belajar dalam minggu keempat pelarasan. Selepas anda tahu pelarasan, anda sudah tahu klasifikasi, barulah anda boleh membuat soalan ini dan boleh mendapatkan markah sebanyak 12 markah. Dalam soalan untuk tahun 2017, soalan peperiksaan datang bersama dengan lampiran macam ini. Kalau anda melihat, okey, anda boleh melihat, perhatikan dekat sini, dia tidak memberi tahu ataupun memberi ruangan untuk hasil dan belanja secara berasingan, digabungkan. Maka sebarang urus niaga yang berkaitan dengan hasil dan belanja, mestilah anda perlu tahu efek dia kepada untung bersih. Hasil meningkatkan, belanja menurunkan. Itu dia kesan. Okey, soalan peperiksaan tahun 2015 pula merujuk kepada klasifikasi dan juga penyata modal akhir. Ini soalan ini pula datang dengan 20 markah. Memang bab ini adalah bab yang paling penting sebab markahnya adalah minimum pun tadi kita nampak adalah 12. Okey, so kali ini cikgu memang tak tahu sama ada keluar atau tidak, tapi sebagai pelajar akaun anda harus tahu bab ini sebab ini adalah permulaan untuk memahami dan membuat akaun seterusnya. Lampiran yang diberikan pula adalah, sekarang anda boleh perhatikan, dia sudah bagi hasil dan belanja. Soalan ini datang dengan lampiran sedemikian. Okay, kita buat semakan untuk apa yang kita ulang kaji selama ini. Kita ada aset, kita dah cover semua ini, komponen. Kita pula tengok urus niaga. Okay, kita tengok konsep BB pula, normal balance. Kita ada juga meneliti dengan persamaan perakaunan. Kita tengok jadual analisis, teknik menjawab, format penyata pendapatan, format kedudukan kewangan, dan kita juga telah memberi finally kita juga memberi penupuan kepada analisis dan tumpuan peperiksaan di mana kita meninjau secara kasarnya pada tahun 2017 dan juga 2015. Okey, so kita dah tengok ini adalah ulang kaji untuk bab 2. Saya harap anda semua boleh belajar bab 2. Cikgu awalnya ada 1 jam, tapi untuk pelajar semua memang ada 1 minggu untuk membuat semua latihan berkaitan dengan bab 2. Okey, untuk bab pertama, cikgu pasti anda semua sudah ada nota ringkas, tapi cikgu ingin menekankan beberapa perkara dalam bab pertama, memandangkan ini adalah teori. So ini bab pertama merujuk kepada pengenalan kepada perakaunan, di mana pertama sekali anda perlu tahu apa itu perakaunan, bidang perakaunan yang merujuk kepada kerjaya badan profesional. Sejarah perakaunan, anda boleh membuat nota perkembangan proses perakaunan dan kepentingan sistem maklumat perakaunan. Penyata kewangan, kita dah tengok format, sekarang anda perlu tengok kualiti dia. Ini pun boleh tadi soalan-soalan popular objektif akaun perdagangan dan kedudukan kewangan. Andaian perakaunan di mana prinsip perakaunan, batasan dalam perakaunan dan entiti perniagaan. Dia ada 4 entiti perniagaan dibincangkan, sama ada memiliki tunggal, perkongsian, syarikat berkat dan koperasi sebagainya. Okey, ini adalah teori, pasti akan keluar dalam soalan objektif. Sekiranya keluar dalam soalan kertas 2, dia boleh ditanya sebagai konsep, andaian dan sebagainya. Semua ini adalah subject to test So kalau anda siapkan nota ringkas, misal kata esok, anda boleh tengok setiap hari, dia akan jadi boleh jadi ingat dan selama-lamanya. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini.
Terima kasih untuk bersama saya selama 1 jam. Sekiranya ada soalan untuk ditujukan kepada saya, anda boleh membuat. Tapi jangan lupa ya, kita ada kelas seterusnya pada hari Jumaat 18 September yang anda boleh join dengan kita dengan hyperlink yang ini ya. That's all. Thank you very much. Sabah, over to you. Thank you so much, Mr. Kanan. There is one question, sir, by a student. They asked, what is the difference between kelengkapan and inventory? Kelengkapan merujuk kepada aset bukan semasa, which is you will keep for more than 1 year, which is a non-current asset, while inventory we are referred to the current asset. Normally inventory we will convert to the finished goods within 6 to 9 months. That is why we are putting the period of the time for the inventory is just about less than 1 year. The major difference between the inventory and kelengkapan, so kelengkapan refer to the equipment and so on. It is a non-current asset, while inventory is a current asset. Yes, Sabah. Any other questions? Thank you so much, Mr. Kandan. So far, there is no other questions yet. So, students on the floor, if you have any questions, please post your questions on the Q&A session while we play a short video for you all, right?
All right. So we're back to the Q&A session. Mr. Kanan, I think we have one more question from the student. Go ahead, Sabah. Mengapakah simpanan tetap bukan aset, bukan semasa? Baik, simpanan tetap perlu merujuk kepada tempoh simpanan tetap. Sekiranya simpanan tetap kita mempunyai dalam tempoh 3 bulan ataupun kurang daripada 1 tahun, kita boleh masukkan dalam akaun semasa. Sekiranya ia adalah lebih daripada 1 tahun, kita perlu masukkan ke dalam akaun aset bukan semasa. Kita kena merujuk kepada soalan berapakah ataupun sampai bilakah tempoh simpanan tetap tersebut. Yeah. Okay, sir. Thank you very much. Other than that, the students all thank you, Mr. Kanan. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you for your teachings. Most welcome to you also. No other questions, Mr. Kanan. Sure. Thank you very much to all the students and also Sabah. Thank you, sir. So I think we can end our session for tonight. Yep. Good night, all. So before I end the session, I just have one announcement to make. School Achiever Scholarship Award, also known as SASA Awards from Help University, is now available. So we do highly encourage all Form 5 leavers to submit your application through our webpage. All right. So for more information, please log on to our webpage to find out for more. And if you have any inquiries regarding our courses in health or regarding Help University itself, please do not hesitate to call us or drop in our campus to find out for more. Other than that, there will be another session on accounting next Friday as well, same time 8 to 9 p.m. For all the students that are interested, please do join us again later on. So thank you so much again, Mr. Kanan, for your time and your effort. I hope all the Form 5 students have a clearer thought on the basic and introduction to accounts. And I hope they will be here next week for the second session again. Yes. All right then. So that will be the end for our session tonight. Good night, everybody. Goodbye. And ready, Sabah.